Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTB. Okey. Satu perlawanan yang cukup menarik lah dan banyak benda yang ingin aku sentuh mengenai pendapat aku review untuk perlawanan di antara Penang dan juga Sabah ni, pasal kalau kita tengok game semalam tu banyak perubahan yang dilakukan dari segi kesebelasan utama dan juga positioning of the player di dalam padang sewaktu ada perlawanan tu, dan ini adalah satu apa macam pertaruhan yang cukup menarik daripada OKS lah, seolah-olah dapat membaca bagaimana pasukan Penang bakal bermain pada perlawanan tu dan apa yang perlu dia lakukan, dan memang terhasil lah, memang terhasil congakan ataupun pertaruhan daripada OKS tu dan membuahkan hasil yang bagi aku cukup entertaining lah pada perlawanan tu. So okay guys, tanpa membuang masa, jom kita lihat mengenai review aku tentang perlawanan di antara Penang dan juga Sabah. Dan sebelum tu guys, izinkan aku berkongsi terlebih dahulu. Ini adalah prediction aku untuk perlawanan tersebut. Kalau kamu ada tengok video head to head akulah, di mana aku telah memberi persentage yang tinggi untuk Sabah lebih layak memenangi perlawanan tersebut ialah sebanyak 65% dan 35% untuk Penang. Apapun, terima kasih aku ucapkan untuk para viewers sekalian kerana memberi share prediction perlawanan tersebut. Banyak orang memberi respon, so thank you so much di atas respon anda, dan kamu telah memberi kemenangan. Okey, semua yang respon di dalam video ku tu menyatakan Sabah akan menang dalam perlawanan itu, dan anda memang betul guys. So ini adalah hasil daripada perlawanan tersebut, di mana Sabah telah menang sebanyak 4-2 pada perlawanan itu. Satu lagi persembahan yang bagi aku cukup menarik, lebih hebat daripada perlawanan menentang Kedah sebenarnya, kerana kedua-dua pasukan berbalas-balas gol, seolah macam bermain pingpong lah diorang pada perlawanan itu. 4-2, 6 gol telah dihasilkan dan 2 gol daripada Badrul Bakhtiar BB7 kita, dan 1 gol daripada Badrul Bakhtiar. Kalau kamu tengok di ruang-ruang media sosial menyatakan bahawa gol tersebut layak untuk masuk puskas, dan bagi aku gol tu memang aku sendiri nak nampak lah gol tu akan datang, dan aku sendiri nak jangka yang gol tu dihasilkan dengan satu cara teknik yang cukup sempurna. Itu pujian aku untuk BB7 kita lah pada waktu. Dan seterusnya adalah Di Souza dan juga Stuart Wilkin. So ini kedudukan terkini bagi pasukan Sabah. Hasil daripada kemenangan kita pada perlawanan tersebut, kita telah berjaya kembali ke tempat kedua. Ini pun juga hasil daripada keputusan perlawanan di antara Negeri Sembilan dan Kedah, di mana kedua pasukan tersebut berakhir dengan seri bagi memudahkan lagi kerja kita untuk kembali berada di kelompok atas. Okey, nombor 2 lah maksudnya untuk saingan Liga Super pada tahun 2022 ni. Dan sebenarnya guys, kalau kita tengok di situ dari segi gol, sekarang gol kita sama dengan JDT itu sebanyak 13 gol. Sekiranya Sabah mampu menjadikan satu lagi gol pada perlawanan tersebut, kita layak untuk berada di nombor 1. Buat sementara pun tak apalah. Janji terasa nombor 1 tu memang cukup puas hati, tapi dapat tempat kedua pun cukup bagus sebenarnya. Dan ya, satu benda yang ingin aku share dengan kamu adalah mengenai keganjilan kesebelasan utama yang turun pada perlawanan ini. Walau macam mana pun OKS mengekalkan position ataupun formation dia 3-4-3. Memang OKS sukalah position yang aku tak pernah nampak dia tukar formation ni daripada first perlawanan sampai ke perlawanan ni 3-4-3 dikekalkan. Tapi yang menarik di sini adalah pertukaran beberapa pemain di bahagian midfield dan juga serangan, dan defender kita kekal. So Gary Steven Robert diturunkan digandingkan dengan Stuart Wilkin dan seterusnya. Ini yang aku betul-betul terkejut guys. BB7 Badrul Bakhtiar diletakkan selaku penggempur utama di dalam perlawanan tersebut, di mana kalau kamu lihat di sini Badrul Bakhtiar berada di tengah, diapit atau di support oleh Taiki Kagayama dan juga Amri Yahya, di mana position ni biasanya diisi oleh Neto Pessoa dan seterusnya Amri Yahya. Dan tanpa aku sangka lah, aku tak nampak benda dia datang pun, Badrul Bakhtiar diletakkan selaku penggempur utama. Dan midfield kita telah dijaga oleh dua individu yang bagi aku satu gabungan baru lah sebenarnya. Satu gabungan yang baru tu Gary Steven Robert dan juga Stuart
Wilkin. Dan apa yang menarik lagi di sini ialah guys, Sadio Ramli diturunkan selaku biasa position 67. Sadio Ramli adalah position Rizal Ghazali selaku back winger dan ia telah diisi oleh Sadio Ramdhani pada perlawanan ini. So ini adalah kombinasi dan percaturan yang cukup unik, cukup baru yang aku sendiri tidak akan terfikir atau OKS akan membuat percaturan tersebut. Tapi walaupun percaturan ini membuahkan hasil satu persembahan yang cukup berbeza, rentak tempo yang cukup berbeza, gaya permainan yang cukup berbeza telah ditampilkan oleh pasukan Kedah. Alah, aku pun jadi Badrul Bakhtiar sudah guys. Telah dihasilkan oleh pasukan Sabah sebenarnya. Okey. So untuk percaturan terbaru yang OKS buat ni bagi aku okey, aku terus terang je. Aku lebih suka tengok Badrul Bakhtiar dan juga dan juga Pak Tisu berada di bahagian midfield sebenarnya, mengawal bahagian tengah di mana Pak Tisu bertindak sebagai defensive midfield. Tapi tidak dinyatakan kenapa Pak Tisu tidak turun pada perlawanan tersebut. Tapi bagi aku Pak Tisu tidak mengalami sebarang kecederaan rasanya. Cuma beliau ingin merehatkan Pak Tisu kerana turun pada semua perlawanan, beraksi cemerlang. Dia layaklah bagi aku untuk direhatkan pada perlawanan ni to make sure dia fully fit. Tapi actually next perlawanan sebenarnya lama lagi, next month. Cuma itu je lah dengan menggantikan Gary Steven Robert. Okey, dalam perlawanan ni aku tengok Gary Steven Robert menggalas tanggungjawab yang dilakukan oleh Pak Tisu dengan menjaga di bahagian midfield di hadapan Dominic Tan, Jackson dan juga Rawison Batwil. Dan gantingan antara dua ni bagi aku mula-mula aku macam risau lah pasal aku tak pernah nampak dua orang ni beraksi bersama-sama, dan Gary Steven Robert pun aku tidak nampak aksi full beliau walaupun dia turun pada perlawanan waktu menentang Kelantan tersebut. Tapi quite convincing jugalah dengan apa yang ditampilkan oleh kedua gandingan di bahagian midfield kita ni. Ini membuktikan bahawa apa yang aku nampak sini ini adalah reason kenapa Gary Steven Robert dibeli ataupun diambil oleh OKS adalah untuk menggantikan position Pak Tisu sekiranya Pak Tisu mungkin cedera atau macam perlawanan ini perlu direhatkan, dan kita ada pengganti dah, pengganti kekosongan dah. So di situ aku nampaklah kenapa function Gary Steven Robert sebenarnya. Tapi apa yang aku suka tengok di sini ialah sekiranya Gary Steven Robert digandingkan dengan Pak Tisu. Dua defensive midfield yang beraksi cukup bagus. Gary Steven Robert cukup bagus beraksi waktu perlawanan menentang Penang ni, dan Pak Tisu sudah beraksi dengan cukup bagus pada semua perlawanan yang telah beliau turunlah. So itu sekiranya diperlukan lah. Pasal bagi aku kalau Gary Steven Robert dan juga Pak Tisu diturunkan sekali membuatkan dua defensive midfield. Tapi apa yang aku tengok cuba dilakukan oleh OKS ni adalah satu defensive midfield, satu lagi adalah gandingan dia. Kisahlah contoh macam Pak Tisu dengan Badrul Bakhtiar, Gary Steven Robert dengan John Wilkins memainkan peranan yang berbeza sebenarnya. So kalau Pak Tisu dan Gary Steven Robert diturunkan, bagi aku dua defensive midfield itu adalah merupakan satu lagi corak taktik yang cukup berbeza. Kemungkinan akan berlaku juga sewaktu Sabah menentang tim yang cukup kuat seperti JDT. Itu aku punya prediction lah. Aku punya prediction lah yang mungkin akan dilakukan oleh OKS bagi menguatkan lagi sistem pertahanan di bahagian midfield. Pasal sekiranya pasukan lawan agak sukar untuk lolos di bahagian defensive midfield, so adalah satu macam sebelum mereka betul-betul berjaya masuk ke bahagian penalty box kita untuk berhadapan dengan Dominic Tan, Jackson atau Rawison Batwil pada perlawanan yang akan datang, mungkin diorang perlu menembusi dulu kita punya defensive midfield. Dan sekiranya defensive midfield kita cukup kuat, so kita dapat mengekang serangan pasukan lawan dengan lebih awal. Itu tujuan dah. Sekiranya defensive midfield berada di dalam formation bagi mana-mana pasukan. So kemungkinan besar lah aku nampak di sini, so aku agak mungkin begitu. So Gary Steven Robert dan juga Pak Tisu mungkin akan digandingkan sekiranya Sabah menentang pasukan yang kuat bagi menyukarkan lagi untuk mereka masuk ke kita punya center half untuk memulakan serangan. Itu prediction lah mungkin juga. Dan pertaruhan
OKS untuk meletakkan Badrul Bakhtiar di depan, guys. Ini macam, okey. Aku tabik OKS, aku tabik Badrul Bakhtiar kerana Ong Kim Swee memberikan percaturan macam ni dan berjaya direalisasikan oleh Badrul Bakhtiar yang membuktikan juga beliau walaupun defensive midfield berjaya menjaringkan gol, dan gol yang dijaringkan bukan alang-alang flying header satu dan juga cycle kick satu tu, acrobatic kick tu memang aku pujilah. Memang hebat dan untuk seorang midfielder melakukan gol seolah-olah dia striker adalah satu benda yang cukup mengagumkan. Dan bila aku tengok balik lagi prestasi Badrul Bakhtiar pada perlawanan sebelum ni, aku rasa logik juga OKS meletakkan dia sebagai striker kerana Badrul Bakhtiar adalah merupakan penjaring tepatan terbanyak pada musim lepas. Tapi aku nak tengoklah di mana position Badrul Bakhtiar sewaktu menentang Kedah tu. Adakah semua gol dijaringkan oleh Badrul Bakhtiar memang sewaktu position dia sebagai midfield ataupun dia juga diletakkan sebagai striker sewaktu tu. Itu aku nak tengok perlawanan tu. Tapi logically thinking, dengan dia punya prestasi pada musim lepas adalah macam cukup sesuai untuk diletakkan di bahagian depan. Dan seterusnya adalah Sadir Ramdhani diturunkan ke bawah sedikit. Okey, di belakang Amri Yahya. Aku ingat akan menghilangkan tanggungjawab Sadir Ramdhani sebagai winger dan juga boleh dikatakan dia juga dia ni advanced player maker untuk pasukan Sabah juga, tapi tidak menjejaskan sama sekali corak permainan Sadil, tidak menjejaskan lagi untuk kita melihat kreativiti Sadir Ramdhani untuk membantu pasukan Sabah, di mana 2 gol yang dia lakukan, satu adalah daripada Badrul Bakhtiar dan 3 sebenarnya. Yang satu lagi adalah hasil gerakan beliau lah sebenarnya, yang waktu gol si Stuart Wilkin. Okey. 2 direct assist daripada Sadir Ramdhani, itu gol daripada Badrul Bakhtiar dan juga gol daripada Jackson D'Souza, dan satu lagi adalah hasil daripada gerakan beliau membawa gol yang dijaringkan oleh Stuart Wilkin. So again, Sadir Ramdhani ni walaupun mendapat kritikan yang cukup hebat pada few match permulaan Sabah, tapi dia bangkit kembali menunjukkan dia ni memang diperlukan oleh pasukan Sabah. Memang kita perlu Sadir Ramdhani berada di padang, dan buktinya kenapa Ong Kim Swee agak keras untuk melepaskan Sadir ke perlawanan bersama Timnas, itu sebutan Indonesia, Timnas Indonesia pada perlawanan tersebut, kerana memang OKS perlu Sadir Ramdhani di dalam kesempatan utama dia untuk melengkapkan formation dan juga taktik pasukan Sabah. So itu adalah aku punya review untuk perlawanan dan juga kesebelasan utama Sabah yang bagi aku cukup unik. Boleh juga aku cakap pelik, tapi aku tidak mempersoalkan kenapa OKS membuat starting 11 macam ni, susunan pemain macam ni. Pasal bagi aku dia memang ada reason dia kenapa dia buat macam ni. OKS ni adalah antara orang yang punya, kira macam dia ni tactician lah. Aku boleh cakap dia ni tactician. Dia nampak perlawanan tu dan dia tahu di mana kesesuaian pemain tu untuk berada di posisi bagi perlawanan menentang klub-klub yang bakal dia tempuhi lah. So okay guys, panjang ya. Man of the match bagi aku, dan 2 wira yang cukup memberi sumbangan besar pada kemenangan pasukan Sabah adalah 2 individu ni, iaitu Badrul Bakhtiar dan juga Sadir Ramdhani sendiri. Walaupun ini gambar lama, sekarang Sadir Ramdhani pun macam si Bergson sudah. Dia pun potong rambut pendek, macam Benazar diorang dua ni. Okey. So tahniah untuk kedua-dua individu ni, dan apapun tahniah juga untuk kesemua pasukan kesebelasan utama Sabah yang turun pada perlawanan tersebut, kerana anda beraksi dengan cukup cemerlang, mempamerkan corak permainan yang cukup bagus walaupun bolos 2 gol lah. Walaupun bolos 2 gol, tapi tidak apa, tetap 3 mata milik kita juga sebenarnya. Dan satu lagi individu yang lama kita nak nampak kelibatnya adalah Neto Pessoa. Tidak juga berjaya menjaringkan gol, tapi kita kena tengok balik perlawanan tu, banyak gerakan Neto Pessoa juga berjaya mengucar-ngacirkan benteng pasukan Penang pada perlawanan tu sebenarnya, walaupun kelibat beliau hanya sekejap saja, di mana salah satu gerakan beliau juga membuahkan hasil untuk Sabah mendapatkan gol. Salah satu
comeback dan juga pujian untuk Neto Pessoa. Diharap beliau dengan segera dapat menyesuaikan diri dengan corak permainan Liga Super Malaysia ni agar dapat membantu Sabah menjaringkan gol pada perlawanan akan datang. So yeah, inilah dia guys. Okey. Inilah dia bercycle kick, acrobatic kick yang cukup sempurna, cukup perfect, finesse. Okey. Ah, aku ni kadang-kadang tengok bila dia buat sepakan tu macam dia ni pernah takraw player kan dulu, wakil kebangsaan untuk takraw kan dulu, pasal sempurna banget dia buat. So okey guys, itulah dia prediction aku untuk keputusan perlawanan di antara Penang dan juga Sabah. Diakhiri dengan keputusan 4-2. Satu lagi kecemerlangan yang cukup menarik, momentum yang dibawa daripada kemenangan menentang pasukan Kedah dibawa untuk ke Stadium Penang dan inilah result dia. So tahniah untuk pasukan Sabah, tahniah untuk kita kerana kita berada di tempat kedua sekarang ni guys. So sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. So aku just mau beritahu awal mungkin ada kekerapan aku untuk post video ada kurang pada masa akan datang pasal ada banyak kerja untuk dibuat sekarang personally lah. Okey untuk aku punya punca pendapatan lah orang cakap. So diharap anda terus setia bersama channel aku. Assalamualaikum.